إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وبه نستغفره وبه نستهديه. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Yang bermaksud, kemudian kami jadikan engkau wahai Muhammad menjalankan satu syariat yang cukup lengkap dari hukum-hukum agama, maka ikutlah jalan syariat itu dan janganlah engkau mengikut hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui perkara yang benar. Hadirin muslimin dan muslimat, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah dan dikasihi sekalian, alhamdulillah wa syukrulillah. Pertama-tamanya, sama-sama kita sentiasa mengucapkan, memanjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat kurniaan Allah yang tidak terhitung banyaknya, yang tidak ternilai harganya, yang dianugerahkan Allah kepada kita bersama. Maka nikmat-nikmat itu sepatutnya disyukuri dengan cara kita ini menjadi seorang hamba yang benar-benar beriman, bertakwa serta tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ni terdapat bersama lagi untuk kita menyambung perbincangan di dalam kitab Qanun Jinayah Syar'iyah, Undang-Undang Jenayah Islam. Kita telah masuk dalam fasal yang kedua berkaitan dengan kesalahan qazaf, kesalahan qazaf, iaitulah qazaf ini maksudnya melemparkan tuduhan zina kepada orang yang baik lagi suci atau menafikan keturunannya. Itu maksud qazaf, tuduh orang lain berzina atau menafikan keturunannya. Baik, kita telah bincang sehingga kepada perkara yang ke-42. Sambungan malam ni perkara yang ke-43 ataupun nombor 43, iaitulah berkaitan dengan menuduh orang berliwat. Jadi menuduh orang berliwat ini pun diletakkan di bawah kesalahan qazaf. Kesalahan qazaf. Pengarang menyatakan
Seseorang yang menuduh seseorang yang lain melakukan liwat tanpa sesuatu bukti yang boleh menyokong tuduhannya, samalah hukumnya seperti menuduh seseorang melakukan zina. Dia tuduh seorang lelaki meliwat seorang lelaki yang lain, ataupun meliwat, ialah dia sama-sama lelaki atau meliwat perempuan yang lain, tak? Itu liwat. Liwat maknanya dia melakukan persetubuhan melalui dubur, tak? Melalui dubur, begitu. Jadi kalau dituduh seorang itu melakukan liwat, samalah menuduh seseorang itu melakukan zina. Jika tidak sabit kesalahan, orang yang dituduh itu mengikut bukti-bukti yang disebutkan dalam perkara 28 sebelum ini, perenggan 1 dan 2, maka orang yang menuduh itu wajib dikenakan hukuman had qadhaf sebagaimana yang dikenakan ke atas orang yang menuduh orang yang berzina yang diperuntukkan dalam perkara 39. Kalau kita sama ada yang melakukan atau yang dilakukan liwat itu lelaki atau perempuan. Jadi kita boleh rujuk balik tak dalam perkara 39 itu. Jadi kalau dia tuduh tanpa mengemukakan 4 orang saksi yang adil, bukan setakat dia yang menuduh itu berdosa besar, bahkan dia wajib dikenakan hukuman had qadhaf, iaitulah disebat sebanyak 80 kali sebatan. Itu hukum sebatan. Satu lagi, dan penyaksiannya tidak boleh diterima selama-lamanya. Orang ni selama-lamanya tak boleh jadi saksi dah. Penyaksiannya tak diterima sampai dia mati. Ini ini adalah hukuman kepada qadhaf, perbuatan qadhaf. Baik. Jadi samalah menuduh orang melakukan liwat. Dia ringkasnya macam itulah. Baik. Kemudian dia menyebut pula tentang menuduh seseorang dengan tuduhan yang bukan perkara maksiat. Ini dalam dan termasuk juga dia masukkan dalam perbincangan ini orang yang fitnah orang lain. Fitnah, tuduh, fitnah, tapi bukan dalam perkara berkaitan dengan zina ataupun liwat. Macam mana pula hukumnya? Seseorang yang menuduh seseorang yang lain dengan sesuatu tuduhan yang bukan suatu perkara yang maksiat. Misalnya seseorang mengatakan seseorang yang lain itu sebagai mandul, mati pucuk dan sebagainya. Disebut benda-benda yang secara umumnya boleh menjatuhkan maruah. Tak jatuh maruah, dia rasa malu lah. Orang yang kena sebut itu, dia akan rasa malu, dia akan rasa rendah diri. Tak. Jadi kalau mandul mati pucuk ni, ia biasanya kait dengan orang yang berkahwin kemudian tak ada anak tak. Mulalah orang akan berkata macam-macam. Kadang-kadang kalau mandul ni banyak dilemparkan kepada orang perempuan. Sedangkan tuan-tuan, orang lelaki pun boleh jadi mandul juga. Ada. Orang lelaki pula biasanya dituduh ataupun dikatakan dia seorang yang mati pucuk. Mati pucuk tak. Jadi dan sebagainya lah, dan yang seumpamanya. Maka orang yang menuduh itu boleh dikenakan hukuman ta'zir. Jadi tuduhan tu tidaklah seperti tuduhan zina dan liwat, ya. Tuduhan tu tidaklah seperti tuduhan zina dan liwat, ya. Tuduhan tu tidaklah seperti tuduhan zina dan liwat, ya. Tuduhan tu tidaklah seperti tuduhan zina dan liwat, ya. Tuduhan tu tidaklah seperti tuduhan zina dan liwat, ya. Tuduhan tu tidaklah seperti tuduhan zina dan liwat, ya. Tuduhan tu tidaklah seperti tuduhan zina dan liwat, ya. Tuduhan tu tidaklah seperti tuduhan zina dan liwat, ya. Tuduhan tu tidaklah seperti tuduhan zina dan liwat, ya. Tuduhan tu tidaklah seperti tuduhan zina dan liwat, ya. Tuduhan tu tidaklah seperti tuduhan zina dan liwat, ya. Tuduhan tu tidaklah seperti tuduhan zina dan liwat, ya. Tuduhan tu tidaklah seperti tuduhan zina dan liwat, ya. Tuduhan tu tidaklah seperti tuduhan zina dan liwat, ya. Tuduhan tu tidaklah seperti tuduhan zina dan liwat, ya. Tuduhan tu tidaklah seperti tuduhan zina dan liwat, ya. Tuduhan tu tidaklah seperti tuduhan zina dan liwat,
Jadi bila dia tuduh begitu, orang yang menuduh boleh dikenakan hukuman ta'zir sekalipun tuduhan itu memang benar, walaupun memang orang tu mandul sungguh, walaupun orang tu memang mati pucuk sungguh. Kenapa dia kata? Kerana tuduhan itu memberi kesan buruk ke atas orang yang dituduh dan akan menimbulkan permusuhan dan sakit hati, di mana hukuman ta'zir adalah untuk menghalang dan mencegah berlaku suatu perkara yang tidak diingini. Ya, jadi kalau orang yang dilemparkan perkataan tadi, dia pergi mengadu kepada hakim, maka hakim boleh ambil tindakan mengenakan hukuman ta'zir kepada orang yang menuduh ataupun yang melemparkan perkataan-perkataan yang secara umumnya memberi kesan yang buruk ke atas orang yang dituduh. Dia boleh menimbulkan permusuhan, sakit hati. Mulalah orang kita ni kadang-kadang kalau tak ada iman, bila sakit hati, bila timbul rasa dia nak balas balik, kadang-kadang dia buat kerja-kerja yang tak sepatutnya dah. Guna sihir lah, guna apalah, begitu begini. Ya, ini kadang-kadang berlaku dah dalam masyarakat kita. Baik. Jadi dalam Islam, orang ni boleh dikenakan hukuman ta'zir. Jadi boleh dengan ada hukuman seperti ini, maka kita lihat insya-Allah tuduhan-tuduhan, perkataan-perkataan yang boleh menjatuhkan maruah dan seumpamanya tidak akan mudah-mudah diucapkan oleh seseorang kepada seseorang yang lain. Baik. Kemudian dalam perkara yang ke-45, ya, cara-cara melakukan qazaf. Yakni dengan maksud qazaf ni boleh berlaku dengan salah satu daripada 3 perkara ini. Kalau tengok cara-cara melakukan qazaf ni, kalau kita bincang dalam hukum perkahwinan, ya, dia lebih kurang dalam masalah menjatuhkan talak. Talak ni disebut ada talak dengan talak sarih, menggunakan perkataan, menceraikan itu dengan perkataan yang jelas, yang nyata, yang mana perkataan itu tidak beri makna lain. Contohnya seorang suami dia ucap, aku ceraikan kamu, contoh tak, dengan talak satu. Jadi jelas cerai itu tak beri makna lain dah. Itu namanya dipanggil kepada talak yang dengan lafaz yang sarih. Ada dengan lafaz yang kinayah, lafaz sindiran. Contohnya dia berkata pada isteri dia, kamu baliklah rumah bapak kamu. Contoh dia suruh isteri dia balik rumah bapak dia. Ini sindiran, maka dia memberi erti adakah maka ini akan ditanya kepada orang suami tadi, adakah dia berniat dengan perkataan itu dia nak menceraikan isteri dia ataupun tidak. Jadi kalau suami dia kata dia berniat menceraikan, maka jatuh talak. Kalau tidak berniat, maka tidak jatuh talak. Jadi begitu juga dalam cara-cara melakukan qazaf ini ada sedikit persamaan. Kita lihat ya. Dalam kanun jinayah syar'iyah, cara melakukan qazaf, yakni cara menuduh seseorang itu berzina, terdapat 3 cara. Yang pertama, tuduhan yang dibuat secara sarih. Dalam bahasa Arab disebut sarih, sad alif ra ha, sarih, yakni terang dan nyata. Iaitu tuduhan yang menggunakan perkataan-perkataan yang jelas dan tetap, yang tidak boleh ditafsirkan kepada maksud yang lain selain daripada zina, dan juga maksud menafikan nasab, yakni keturunan. Dia bawa contoh, misalnya dia kata, orang itu berkata, yang bercakap, yang menuduh dia berkata, wahai penzina. Ya, dia panggil kawan tu wahai penzina.
Jadi penzina ni maksudnya dia tuduh kawan ni melakukan zina, berbuat zina, penzina. Atau wahai orang yang berzina, atau dia kata bapa engkau berzina, atau dia kata juga atau ibumu berzina. Ini semua tuduhan. Tuduhan yang mana perkataan itu menggunakan penzina, berzina. Ini semua adalah lafaz yang sarih, yang terang dan nyata, tak beri makna lain dah. Maknanya apa? Dia tuduh kawan ni berzina. Itu yang pertama, ya, yang sarih, yang terang. Nanti dalam di bawah tu dia akan, selepas ni dia akan sebut pula kalau tuduhan itu adalah dengan tuduhan yang sarih macam mana, ya. Yang kedua, tuduhan yang dibuat secara kinayah, yakni kiasan. Dibuat secara berkias. Ya, macam saya sebut tadilah. Dia berkiasnya, dia kata kamu baliklah rumah mak bapak kamu. Dia kias begitulah. Tuduhan yang dibuat secara kinayah, yakni kiasan, iaitu tuduhan yang menggunakan perkataan yang tidak jelas dan tidak tetap, yang boleh membawa erti zina atau selainnya. Jadi perkataannya itu tak jelas, boleh membawa erti dia tuduh kawan tu berzina ataupun tidak. Misalnya dia kata wahai pelacur. Wahai pelacur. Sebab pelacur ni dia kita sebut, kalau di sini maknanya pelacur itu mungkin maksudnya bukanlah melacurkan diri dengan melakukan zina, mungkin pelacur dengan maksud yang lain, ya. Ataupun disebut atau wahai orang yang melakukan perbuatan yang terkutuk dan keji. Tak? Perbuatan terkutuk dan keji. Jadi perbuatan terkutuk dan keji itu tidak semestinya zina, ya. Ada lagi perbuatan terkutuk dan keji yang lain, ya. Atau wahai orang yang jahat. Wahai orang yang jahat. Kalau dalam kitab lain disebut contoh, dia kata contohnya dia berkata kepada seseorang, dia kata anak ini bukan anak engkau. Dia kata begitu, anak ni bukan anak engkau, bukan anak kamu ni. Anak ni bukan anak kamu. Maksudnya apa? Dia tuduh isteri kawan tu berzina lah, tak? Bukan anak suami dia. Jadi maknanya anak ini bukan anak engkau, tapi itu masih dia sebut sebagai kiasan juga, kiasan. Maka dalam bab kiasan ini dia samalah lah saya sebut tadi dalam bab lafaz talak dengan lafaz kinayah, kiasan. Iaitulah hakim akan tanya balik kepada orang yang menuduh ni, yang bercakap ni, apakah maksud dia? Adakah maksud dia menuduh kawan ni sebagai melakukan zina ataupun tidak? Baik. Yang ketiga, cara yang ketiga, dia kata tuduhan yang dibuat secara ta'rid, yakni sindiran. Secara sindiran, iaitu tuduhan yang menggunakan perkataan yang tidak jelas dan tidak tetap. Juga boleh memberi pengertian yang lain daripada zina, sebagaimana yang dilakukan dalam perkataan kinayah, ya. Kinah, yakni kiasan. Ada kiasan, ada sindiran, ada beza sikit lah. Contohnya, seorang tu berkata, isterimu sudah aku kacau. Aku dah kacau isteri kamu. Jadi kacau tu boleh beri makna dia buat sesuatu, ataupun sekadar kacau, ganggu je lah, tak? Macam tu. Atau isterimu sudah aku musnahkan. Aku dah rosakkan, kata, dah musnahkan, dah rosakkan isteri kamu. Jadi rosak tu pun maksudnya apa? Dia lebih kepada bentuk sindiran, ta'rid.
Jadi mungkin rosak tu dengan tak tahulah, maka kena dipastikan. Atau rumah tanggamu sudah kurosakkan dan sebagainya. Ya. Jadi ini tiga cara yang mana ucapan seumpama ini boleh dimasukkan di dalam tuduhan, di dalam perbuatan qazaf, yakni menuduh seseorang itu melakukan zina atau menafikan keturunan. Baik. Dalam pecahan yang kedua disebut penuduh-penuduh yang melakukan kesalahan qazaf, ya, dengan menggunakan perkataan-perkataan yang sarih, yakni yang terang dan nyata tadi, tanpa mengemukakan, dan dia tidak boleh mengemukakan membawa 4 orang saksi lelaki yang adil, wajib dikenakan hukuman had qazaf sebagaimana yang diperuntukkan dalam perkara 39. Disebat 80 kali dan tak diterima penyaksiannya buat selama-lamanya. Tu hukuman. Ini yang buat tuduhan secara sarih. Baik. Pecahan yang ketiga, penuduh-penuduh yang melakukan kesalahan qazaf dengan menggunakan perkataan-perkataan kinayah atau ta'rid yang disertakan dengan niat qazaf. Dia guna tu lafaz kinayah, lafaz ta'rid. Tapi bila ditanya, memang dia kata niatnya adalah mengatakan orang ni telah melakukan zina. Ada. Maknanya kalau kata anak ini bukan anak engkau, maknanya dia menyatakan dengan dia menuduh bahawa si perempuan ini atau si ibu ini telah berzina dengan orang lain. Ya, itu contohlah. Maka kalau dengan niat qazaf dikata daripada orang yang menuduh, hukumnya sama seperti qazaf yang sarih, iaitu wajib dikenakan hukuman had qazaf. Kalau dalam bab talak tu guna lafaz kinayah pun, kalau niat menceraikan maka jatuh talak. Yang keempat, jika penuduh-penuduh itu menggunakan perkataan-perkataan kinayah atau ta'rid, tidak disertakannya dengan niat qazaf. Bukan dia tuduh kawan ni berzina, bukan dia perkataannya itu menafikan keturunan, ya, tapi ialah dengan niat yang lain. Penuduh itu hendaklah dikenakan hukuman ta'zir, tidak boleh dikenakan hukuman had qazaf. Ya. Jadi hukuman ta'zir ni tuan-tuan, ya, dia adalah terpulang kepada kebijaksanaan hakim. Nanti dalam kitab kita ni dia akan sampailah dalam bab hukum ta'zir ini, hukum ta'zir. Selepas daripada perbincangan hukum hudud, kemudian dibawa hukum berkaitan dengan hukum qisas, maka kemudian dia akan terangkan tentang hukuman ta'zir. Cuma saya sebut sepintas lalu, ya. Tak tahulah buku jilid 1 tu ada ke tidak. Dia muka surat 233 tu, ke depan lagi dia akan sebut. Cuma saya sebut sepintas lalu supaya bila sebut hukuman ta'zir tu kita jelas apakah yang dimaksudkan dengan hukuman ta'zir. Dalam kitab ni disebut hukuman ta'zir ini adalah dalam kanun jinayah syariah, ta'zir ialah kesalahan-kesalahan yang hukumannya merupakan dera, sebagai satu deraan, sebagai satu hukuman. Bila sebut dera ni sebagai hukuman nak mengajar si pesalah, iaitu penjenayah-penjenayah itu tidak dijatuhkan hukuman hudud dan qisas. Ya. Jadi kalau kita lihat, terutamanya apabila bila melakukan kesalahan
yang tidak termasuk dalam kesalahan hudud dan juga qisas, ataupun yang tidak boleh disabitkan dengan kesalahan hudud dan qisas, maka hakim akan mengenakan hukuman ta'zir. Yang mana disebut di sini juga bahawa hukuman ta'zir ini adalah tertakluk di bawah kuasa hakim secara mutlak mengenai jenis dan kadar hukuman yang akan dijatuhkan dan dikenakan ke atas penjenayah itu. Ya. Jadi hakim mempunyai kuasa penuhlah untuk menentukan bentuk hukuman yang dipikirkan dengan kebijaksanaannya, hukuman yang sesuai, yang boleh kita kata yang boleh menyebabkan pesalah itu dia akan merasa menyesal atas perbuatan maksiat yang dia telah lakukan. Baik. Kalau tuan-tuan ingat dulu pernah berlaku tak dalam negara kita ni, bila ada isu seorang perempuan yang ditangkap minum arak ke apa tu, tiba-tiba ada pemerintah yang maknanya telah menggugurkan hukuman di bawah hukuman kanun jenayah syariah negeri tersebut. Dia hanya dikenakan hukuman melakukan kerja-kerja amal, tak? Kerja-kerja amal. Jadi sehingga ada timbul perbincangan lah, boleh ke dimaafkan kesalahan seseorang yang melakukan suatu maksiat yang berada di bawah hukuman hudud ataupun yang termasuk di bawah kanun jenayah syariah, tiba-tiba dimaafkan dan ditukar kepada hukuman yang lain. Jadi nanti dalam bab ta'zir itu akan ada perbincangan, ya. Baik. Itu tentang cara melakukan qadhaf dan bagaimana ketiga-tiga keadaan tadi telah disebutkan, ya. Kalau kinayah dan ta'rid dengan niat, maka samalah hukumannya seperti menuduh seseorang melakukan zina dengan lafaz yang sharih. Tapi kalau perkataan kinayah dan ta'rid tadi tidak disertakan dengan niat qadhaf, maka dia akan dikenakan hukuman ta'zir. Sebab perkataannya itu dikira perkataan yang buruk, perkataan yang tidak baik, perkataan yang boleh menjatuhkan maruah, yang boleh menimbulkan rasa sakit hati, permusuhan dan seumpamanya. Baik, perkara yang ke-46, dalam kes qazaf terdapat dua perkara yang membolehkan kes qazaf itu diketepikan. Dan qadhif, yakni orang yang menuduh, tidak boleh dikenakan hukuman had qazaf. Baik. Yang pertama, tidak ada tuntutan dan dakwaan daripada maqzuf, yakni orang yang kena tuduh. Ya, si A tuduh si B berzina, tapi B ni tak pergi lapor kepada hakim, tak pergi mengadu tuduhan itu. Iaitu orang yang kena tuduh tadi tidak mengadu kepada pihak yang berkenaan, kepada hakim lah, dan tidak membawa kes itu kepada mahkamah. Kalau dalam kitab lain disebut orang yang kena tuduh tadi memaafkan, tak apalah dia nak kata pada aku apa pun katalah, aku maafkan. Ya, dia maafkan. Jadi bila yang kena tuduh ni tak mengadu, tak bawa kes kepada mahkamah, maka terlepaslah orang si penuduh tadi. Itu yang pertama. Yang kedua ni saya bila cek balik ayat dalam kitab kita ni, saya tak tahulah kok kitab baru ni macam mana, saya pun tak tengok. Cumanya dalam kitab baru pula. Dalam kitab lama, kitab saya ni disebut, ini cetakan bila ni, kok ada cetakan baru.
Dulu saya tak perasan sangat ya. Cuma dalam yang kedua ni, tuan-tuan tengok kitab ni, kalau sama-samalah. Saya baca dulu. Orang yang membuat tuduhan gagal membawa dan mengemukakan 4 orang saksi lelaki yang adil dan tidak ada pula bukti-bukti yang boleh menyokong untuk mensabitkan kebenaran tuduhannya kepada pihak mahkamah. Sama ke dalam kitab tu? Jadi kalau tengok yang kedua ni secara mana tak ini ayat ni tak betul lah, tak betul ya. Sebab ini dia bincang tentang bagaimana kes qazaf itu boleh diketepikan, maknanya hakim akan menolak, tak terima kes ini untuk dibicarakan. Ya. Yang kedua ni kalau saya lihat dalam kitab lain disebut sepatutnya ayat itu orang yang membuat tuduhan berjaya. Bukan gagal ya, berjaya. Potonglah gagal tu. Berjaya membawa dan mengemukakan 4 orang saksi lelaki yang adil. Macam tu. Kalau dia berjaya, maknanya dia tuduh. Bila dia dipanggil oleh hakim, maka dia pun bawa 4 orang saksi lelaki yang adil. Kemudian dan tidak ada pula bukti-bukti yang boleh menyokong untuk mensabitkan, tu pun potong juga tuan-tuan potong. Dan tidak ada pula bukti-bukti yang boleh menyokong untuk mensabitkan, tu potong. Ganti dengan ayat selepas 4 orang saksi lelaki yang adil dan mengesahkan kebenaran tuduhannya kepada pihak mahkamah. Dia boleh bawa 4 orang saksi lelaki yang adil dan 4 orang ni mengesahkan, betul dia kata, mengesahkan tuduhan tadi kepada pihak mahkamah. Maka bila begitu, orang yang menuduh ni tidak akan dikenakan hukuman had qadhaf. Ya, baru betul. Sebab dalam kitab lain disebut macam itulah. Kalau saya ambil satu buku lagi ni, buku ni dia agak ringkas tapi dia tulislah, dia sebut berjaya mengemukakan 4 orang saksi yang berwibawa dan mengesahkan tuduhan zina itu benar. Baru betul. Baru betul lah dengan yang nombor 2 ni. Jadi kita kena ubah sikit lah. Kadang-kadang mungkin pengarang dia tulis yang lain, tapi ini mungkin dia ulang cetak dalam bab-bab yang awal. Saya pun tak dapat nak cari kat mana, tapi ini adalah ayat yang tak betul lah, yang kita kena ubah. Baik, itu yang nombor 2 lah. Jadi bila dengan 2 perkara ni, hakim tidak boleh mengenakan hukuman had qazaf kepada orang yang menuduh. Baik. Kemudian dalam perkara yang ke-47, bukti-bukti yang mensabitkan kesalahan qadhaf. Ya. Jadi ini dia macam dalam bab zina lah juga tak? Dalam bab zina, yang pertamanya ada syahad, ada penyaksian. Yang keduanya ada ikrar, pengakuan. Dan yang ketiganya ada qarinah. Itu dalam bab zina. Tapi dalam kesalahan qazaf ini dia ada beza sikit. Kesalahan qazaf boleh disabitkan dengan salah satu dari bukti-bukti berikut. Yang pertama adalah syahadah, yakni penyaksian, dengan maksud dia boleh bawa datang 4 orang lelaki yang adil yang bersaksi dan mengesahkan perbuatan zina itu, perbuatan qazaf itu. Mana dia berzina tu, betul dia ni berzina, perbuatan zina lah, sebab dia tuduh kawan ni berzina tak. Yang keduanya ikrar, yakni pengakuan daripada siapa? Daripada orang yang dituduh. A tuduh B, jadi B ni bila kena tuduh dia pun mengaku, betul hakim, betul tuan hakim, saya ni telah melakukan zina. Jadi baik. Yang ke silap.
Itulah yang mensabitkan kesalahan qazaf, ya. Yang ketiga adalah yamin, yakni sumpah. Sumpah ni dia berkait dengan dalam kes suami menuduh isteri berzina, ya. Dia kadang-kadang berlaku juga, suami dia tuduh isterinya berzina dan dia pergi mengadu pada mahkamah, pada hakim. Tiba-tiba suami ni tak dapat nak bawa saksi, tak dapat nak bawa saksi 4 orang lelaki yang adil untuk mensabitkan bahawa isterinya ini telah betul-betul berzina. Jadi kalau ikut hukum asal, suami ini kena had qazaf, yakni 80 kali sebatan. Tapi suami ini boleh mengelak daripada dikenakan had qazaf, iaitulah dengan cara suami ini akan bersumpah, yang akan disebut nanti dalam perkara 49, ya. Kita lihat. Perkara yang kedua, saksi-saksi yang boleh diterima penyaksian untuk membuktikan sabit kesalahan qazaf, itu silap tulis qazaf, ya, qazaf, mestilah disaksikan oleh saksi-saksi yang layak menjadi saksi dalam kes zina. Jadi sebagaimana yang disebutkan dalam perkara 29, ceraian 1, perangan 1 hingga berapa tu? Hingga berapa tu? 4 ke? WI 4? 8. Kalau tuan-tuan rujuk balik perkara 29 tu, boleh tengoklah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul, ada 8. 8 tu boleh rujuk balik dalam perkara 29, ya. Lelaki balik, berakal, adil, Islam, benar-benar melihat dengan mata kepala, keterangan itu adalah jelas, melihat sendiri. Tu dia. Jangan dia dengar, saya dengar orang ni cerita dia ni berzina, tak boleh jadi saksi. Dia kena tengok sendiri. Baik. Jadi rujuk balik dalam perkara 29, ceraiannya 1, peranggan 1 hinggalah dalam peranggan 1 hingga 8. Baik. Untuk membuktikan sabit kesalahan qazaf ialah dengan pengakuan sendiri daripada orang yang membuat tuduhan ke atas seseorang melakukan zina, dengan sekali pengakuan dalam mahkamah atau di majlis kehakiman. Ya, baik. Dalam ikrar ni maksud dia, orang tu, orang yang menuduh tu, dia buat pengakuan bahawa dia ni memang betul dia menuduh kawan ni melakukan zina. Maka itu disebut tu, dia mengaku bahawa dia membuat tuduhan itu kepada seseorang yang lain. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, dalam kes qazaf boleh disabitkan kesalahan qazaf dengan yamin, yakni dengan sumpah. Jika orang yang dituduh tidak mempunyai sebarang bukti untuk menolak dan mengenepikan tuduhan dari penuduh, maka orang yang kena tuduh itu hendaklah meminta kepada orang yang membuat tuduhan supaya bersumpah di atas kebenaran tuduhannya itu. Dalam bab tuduh menuduh ni tuan-tuan, nantilah dia ada perbincangan yang lebih panjang lagi, ya. Yang lebih panjang lagi kalau dalam bab bersumpah ni. Dalam bab bersumpah ni. Sebab bila dia bersumpah ni, dia ada pula kesannya, ya. Baik, ini disebut kesalahan qazaf boleh disabitkan dengan syahadah, ya. Yang keduanya dengan ikrar, dan yang ketiga adalah dengan yamin, dengan bersumpah. Untuk menolak dan mengenepikan tuduhan qazaf. Ini untuk dalam bab dalam isu menolak dan mengenepikan tuduhan qazaf. Yakni orang untuk menolak dan mengenepikan tuduhan qazaf, pihak orang yang didakwa membuat tuduhan palsu zina itu mestilah melakukan salah satu perkara-perkara berikut. Ya.
Jadi orang yang dituduh telah melakukan qazaf, dia kena buat perkara-perkara ini untuk dia menolak, menolak bahawa supaya dia tidak dikenakan had qazaf tadi. Yang pertama, menolak dan mengenepikan dakwaan kesalahan qazaf dengan mengemukakan dan membawa saksi-saksi tanpa dibataskan kepada bilangan yang tertentu. Dia boleh bawa saksi. Itu yang pertama. Ini bukan 4 lebih lagi pun dia boleh bawa. Contohnya tak? Bila dia boleh bawa saksi, maka dia tidak akan, maknanya dia tidak akan dikenakan tuduhan melakukan qazaf. Macam tu tadi sebenarnya dah diulang dah, disebutlah tadi. Yang keduanya, menegaskan bahawa orang yang dituduhnya itu mengakui kebenaran tuduhannya. Maka dia beritahu pada hakim bahawa orang yang dia tuduh tu buat pengakuan dah bahawa memang dia berzina. Untuk membela dirinya memadai dengan mengemukakan 2 orang saksi lelaki atau seorang lelaki dan seorang perempuan, yakni yang maknanya yang mengakui bahawa memang yang kena tuduh itu mengaku dia telah melakukan zina. Jadi dia bawa 2 orang saksi yang mengakui yang dituduh itu mengaku melakukan zina. Baik. Yang ketiganya, untuk menolak dan mengenepikan tuduhan qazaf yang dia buat, mengaku membuat kesalahan qazaf. Dan dalam kes ini dia kata memang dia tuduh kawan ni melakukan zina. Dan dalam kes ini, orang yang membuat tuduhan mestilah membuktikan kebenaran tuduhan zina yang dituduhkan ke atas orang yang dituduhnya itu dengan mengemukakan saksi sebanyak 4 orang yang benar-benar dan sungguh-sungguh menyaksikan orang yang dituduh itu melakukan zina. Baik. Itu dah. Jadi yang nombor 1 tu saya perbetulkan balik. Yang nombor 1 maksudnya menolak dan mengenepikan dakwaan kesalahan qazaf, maknanya dia bawa saksi yang bersaksi bahawa dia ni tak pernah buat tuduhan itu. Itu yang nombor 1 tadi. Dia bawa saksi pada hakim. Ini orang bersaksi ni, masa saya bercakap ni saya tak buat pun tuduhan ini. Tak? Sebab mungkin orang yang datang mengadu ni, dia mengadulah kawan ni buat. Jadi dia boleh bawa saksi lain. Dia bawa saksi berapa ramai pun tak kira, bahawa masa dia bercakap di tempat tu, di masa tu, dia tidak menuduh pun orang ini melakukan zina. Itu masuk nombor 1 tadi. Sebab dia beza dengan nombor 3. Nombor 3 ni dia sama macam sebelum tadi, iaitu dia boleh bawa 4 orang saksi lelaki yang adil, yang benar-benar dan sungguh-sungguh menyaksikan orang yang dituduh itu melakukan zina. Maka dengan 3 cara ni, maka orang yang didakwa melakukan qazaf akan ditolak dan diketepikan bahawa dia ini telah melakukan perbuatan ataupun jenayah qazaf. Itu dia 1, 2, 3 ya. Baik. Kemudian perkara 49 ini ada kaitan sikit lah. Agak panjang juga ya, tentang suami yang menuduh isterinya berzina. Ini kadang-kadang ialah mungkin berlaku dah. Suami balik-balik rumah tengok isterinya duk buat perkara tak baik dengan lelaki lain. Tak sempat nak tangkap, dah terjun lari dah tak. Jadi suami tengoklah, memang melihat. Jadi mana nak sempat tuan-tuan nak panggil 4 orang saksi pula tak, nak datang tengok apa semua. Jadi untuk menyelesaikan masalah, suami akan pergi mengadu kepada hakim bahawa isterinya telah berzina. Dan isteri ini nak selamat diri tak mengakulah. Tak mengaku.
Bila tak mengaku, suami ni pula boleh didakwa melakukan qazaf kepada isteri dia. Macam mana nak buat? Inilah dalam isu suami yang menuduh isterinya berzina. Ya. Maka di sinilah akan timbul hukum, dia panggil hukum iaitulah dengan cara suami ini melakukan li'an, sumpah laknat. Li'an, sumpah laknat. Kita dulu ingat dulu tuan-tuan, ada orang buat li'an tapi bukan suami tuduh isteri. Ada suami, ada seorang, ada berapa orang tu dia tuduh seseorang lelaki yang lain melakukan liwat. Dah jadi Perdana Menteri dah kawan tu lah. Kalau tuan-tuan ingat dululah, dia bersumpah laknat. Jadi sumpah laknat tu, nak bersumpah lah, bukan bersumpah laknat. Sumpah mana dia bersumpah bahawa kawan ni melakukan liwat. Tapi tak payahlah sumpah laknat. Sumpah laknat ni dia panggil li'an dalam masalah suami yang menuduh isteri dan dia akhirnya dia terpaksa buat li'an ini. Kenapa? Kerana untuk melepaskan diri daripada had qazaf, daripada hukuman jenayah melakukan qazaf. Baik. Apa dah. Jadi tuan-tuan, tentang suami yang menuduh isterinya berzina ni, kerana dia panjang juga perbincangannya dan ada di bawah beberapa ayat Al-Quran ya yang berkaitan dan suasana keadaan seperti yang saya cerita tadilah. Jadi kalau kata suami tu mungkin dia dah tak mau dah pada isteri dia apa semua itu, maka di situlah akan timbul dipanggil sumpah li'an. Suami pun bersumpah laknat, isteri pun bersumpah laknat, kemudian hakim akan membubarkan perkahwinan mereka. Kahwinan mereka itu dibubarkan oleh hakim. Baik. Tapi kalau suami bersumpah laknat, isteri tak nak bersumpah laknat, mungkin kemungkinan besar isteri itu akan dikenakan hukuman had zina pula. Hukuman hudud kesalahan zina. Baik. Dia panjangnya daripada perkara 49 hingga kepada habislah sehingga perkara yang ke-57 sehingga habis dalam tajuk ini. Dan insya-Allah kita akan sambungnya dalam perbincangan yang akan datang. Saya sebut dulu sepintas lalu tentang isu suami yang menuduh isterinya berzina. Wallahu a'lam bis-shawab. Setakat itu dululah untuk malam ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم علمنا مما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه اللهم دبرنا يا الله فإنا لا نحسن التدبير اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة والشر الدنيا والشر الآخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Qabalallahu minna wa minkum. Kita tangguhkan dengan doa kafaratul majlis dan suratul 'Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.